Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Afrika Atira binti Tengku Muhammad Syukri. Nombor matrik saya S46461 dan bakal memegang ijazah sarjana muda Ekonomi Sumber Alam dari Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Nama penyelidik saya ialah Dr. Roshanin Qoris dan tajuk kajian yang saya jalankan ialah kos penjagaan kesihatan asma oleh isi rumah di negeri-negeri terpilih dalam Malaysia iaitu Terengganu, Kelantan, Johor, Pulau Pinang dan Perak. Asma adalah sejenis penyakit yang berkaitan dengan masalah pernafasan yang telah menjejaskan kira-kira 300 juta orang di seluruh dunia dan dianggarkan menyebabkan hampir 400,000 kematian setiap tahun. Di Malaysia, terdapat 2 juta pesakit yang disahkan menghidapi asma. Walaupun asma adalah sejenis penyakit biasa, namun kadar morbiditi dan kadar kematian penyakit ini adalah terlalu tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah pesakit asma adalah disebabkan oleh status kesihatan yang rendah dalam kalangan masyarakat. Malah asma juga boleh terjadi disebabkan oleh keturunan, iaitu dikenali sebagai genetik. Hal ini terbukti daripada peningkatan beberapa kes asma disebabkan oleh sejarah keluarga yang positif penyakit asma. Terdapat 3 objektif kajian yang saya akan jalankan. Antara objektif pertama adalah mengenal pasti profil demografi dan faktor risiko kesihatan dalam kalangan isi rumah. Hal ini akan ditanya melalui borang soal selidik dan diperolehi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui nilai jumlah CCM piawai, variance, nilai minimum dan nilai maksimum. Data yang diperoleh kemudian dirumuskan dalam bentuk peratusan, jadual dan gambar rancang. Dapatan kajian objektif 1. Kebanyakan responden yang menyertai kajian ini adalah lingkungan umur antara 50 hingga 59 tahun, iaitu senamai 116 orang ketua isi rumah, dan purata keseluruhan bagi umur ialah 48.81, dan manakala pendapatan isi rumah pula adalah seramai 108 orang yang mempunyai pendapatan lingkungan hingga RM1,000 hingga RM3,000. Saya teruskan dengan objektif kedua adalah untuk mengukur kos langsung dan kos tidak langsung yang perlu ditanggung oleh isi rumah. Kaedah yang digunakan adalah kaedah kos analisis. Kos ini adalah untuk mengira perbelanjaan kesihatan. Perbelanjaan kesihatan iaitu jumlah kos yang dikira daripada tambahan jumlah kos luar dan jumlah kos dalam. Kos pesakit dalam adalah dengan mengira kos langsung dan kos tidak langsung. Kos langsung adalah kos perubatan tambah dengan kos bukan perubatan. Kos perubatan adalah jas rawatan, manakala kos bukan perubatan adalah kos makanan dan kos lain-lain. Dan kos tidak langsung dikira adalah daripada bilangan hari yang ditahan di ward dan bilangan cuti sakit yang dikali dengan pendapatan per hari. Jadual objektif 2 adalah dikaji terdapat kira-kira 33 orang responden mengalami tekanan gaya hidup yang dijalani. Jadual ini turut menjelaskan mengenai kekerapan demam, batuk dan sesama dalam tempoh masa sebulan yang dihadapi oleh ketua isi rumah adalah seramai 174 orang responden, iaitu dengan peratusan 57% yang menghadapi salah satu penyakit tersebut dalam masa setahun. Objektif 3 adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kos kesihatan dalam kalangan isi rumah. Kaedah yang digunakan adalah kaedah regresi berganda. Dapatan kajian objektif 3 didapati pemboleh upah yang bersandar iaitu jumlah kos tahunan mempengaruhi pemboleh upah tidak bersandar iaitu pendapatan isi rumah.
jantina, tempat udara bersih, kekerapan pesakit dalam dan penyakit kronik asma pada nilai signifikan kematian 10%. Akhir sekali, penyakit kronik asma juga mempengaruhi hubungan yang signifikan dengan jumlah kos tahunan. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku lebih serius atau kritikal dalam kalangan isi rumah, maka mereka perlu bertindak lebih awal seperti membuat pemeriksaan kesihatan 2 kali setahun. Jika sudah dikenal pasti penyakit tersebut, maka isi rumah dapat mendapatkan rawatan secepat mungkin. Dan akhir sekali, mereka perlulah mengamalkan gaya hidup sihat bagi mengelakkan penyakit-penyakit ini terus tersebar.